Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan Mongol dan bagaimana Mongol boleh masuk Islam dan bagaimana mereka membina hubungan mereka dengan orang-orang Islam dan seterusnya impak mereka kepada peta sejarah dan juga Islam. Okey, sebelum ni aku pernah sentuh sikit lah berkenaan dengan Empayar Mongol dalam video ni, Ibn Taymiyah. Kat sini aku akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan peranan Mongol dan juga dunia Islam. Okey, seperti yang kita tahu sebelum ni, okey, Mongol ni empayarnya dimulakan oleh Genghis Khan dan permulaan empayar Mongol ni menariknya ada sikit lah persamaan dengan permulaan Islam tu sendiri. Okey, apa persamaannya? Okey, persamaannya dia start dekat barren land, okey, tanah yang tandus yang tak subur lah boleh kata. Seperti mana dekat Mongol tu tak berapa subur, dekat Jazirah Arab pun padang pasir tak subur. Lepas tu orang-orang kat sana dia mengamalkan tribal system, sistem berpuak-puakan. Sama juga Arab Quraisy pun mengamalkan tribal system berpuak-puakan. Dan yang ketiga, mereka ni berpuak, bukan saja berpuak, mereka berperang sesama sendiri, sentiasa memusuhi sesama sendiri. Macam tu juga perkara yang sama berlaku dekat Jazirah Arab, okey, waktu era Nabi Muhammad dahulu. Keempat, mereka ni memang dipandang rendah oleh kuasa-kuasa besar yang ada kepada ketika itu. Seperti mana Jazirah Arab, orang-orang Arab ni dianggap barbarian lah dan dipandang rendah oleh Rom dan Parsi. Macam tu jugalah orang Mongol ni. Mongol ni dia dipandang rendah oleh kerajaan China yang ada pada ketika itu. Itulah sedikit persamaan mereka dengan Islam. Tapi itu je lah. Part lain tu semua habis lah. Semua beza habis lah. Fast forward, okey, empayar Mongol ni akhirnya berkembang sebab dia bukan sahaja hebat dari sudut strategi peperangan. Mereka apabila menakluk sebuah kawasan, mereka ambil teknologi orang-orang tersebut dan mereka gunakan dalam peperangan mereka. Dan contoh paling mudah ialah mereka ambil teknologi daripada China. Mereka ambil teknologi dari mereka, engineer mereka suruh bantu mereka untuk teruskan dalam peperangan mereka yang seterusnya. So jadilah ada teknologi baru seperti meriam yang dimasukkan dalam teknik peperangan diorang dan mereka boleh merebak dengan lebih hebat dengan lajunya dan banyak sangat peperangan yang diorang menang. Seolah-olah mereka ni satu tentera yang kebal yang takkan kalah lah boleh dikatakan pada waktu tu, anggapan orang pada ketika itu. Tapi tak lama pun Genghis Khan akhirnya meninggal dunia. Okey, sebelum dia meninggal dunia, dia pun menyerahkan dia punya pemerintahan dan kekuasaan kepada dan kerajaan dia pecahkan kepada 4. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi orang bawahan, anak-anak dia pada ketika itu bergaduh sesama sendiri. So terlahirlah, kita ada Ikhanate dekat Southwest, kita ada Golden Horde dekat Northwest, kita ada Chagatai dekat Asia Tengah dan kita ada Yuan Dynasty dekat China. So empat-empat ni adalah empat kerajaan yang berbeza. Dia bukannya yang saling melengkapi, tak. Asal-asalnya Yuan Dynasty ni dia anggap sebagai kepala lah, sebagai ketua dalam semua kerajaan-kerajaan, empat-empat kerajaan ni. Tapi tak lama pun, okay, Yuan Dynasty ni akhirnya dia punya kuasa tu merudum dan akhirnya keempat-empat ni mereka seolah-olah jadi empat kerajaan yang berbeza dan bertindak dan expand diorang punya kekuasaan dengan cara yang berbeza. Kadang-kadang berlakulah perang saudara sama diorang juga. Kita nak simpulkan kat sini, akhirnya empayar Mongol berpecah kepada 4 dan mereka tidaklah bersatu. Okey, sepanjang pemerintahan dan perluasan kuasa diorang ni, tak ada sos yang tak setuju kata mereka kejam. Semua, kau bacalah sos daripada India ke, daripada Rusia ke, daripada Europe ke, daripada Middle East ke, semua sos memang akui diorang dalam peperangan mereka memang sangat-sangat kejam lah. Mereka sangat hebat dalam pemanduan kuda, bawa kuda. Mereka bukan sahaja bunuh orang-orang dekat dalam kawasan tersebut, bukan sahaja bunuh tentera. Mereka apabila menakluk sebuah kota, mereka akan bunuh, kebanyakannya berlaku massacre. Mereka bunuh orang-orang penduduk-penduduk dekat dalam tu. Certain record, certain source suggest ada yang bunuh sampai 3-10% saja. Dari situlah kita nampak macam mana teruknya jatuhnya kota Baghdad. Okey, nanti aku akan cerita sendiri macam mana mayat-mayat bergelimpangan. Dia anggarkan lebih kurang 70,000 mayat bertebaran dekat mana-mana, bau busuk, darah tu membasahi bumi, tak ada tempat penyalu dan yang lalu tak ada tempat darah. Diorang bakar library dan sebagainya. Diorang kejam dan memang sangat kejam. Semua empayar, semua rekod sejarah setuju yang diorang kejam. Tapi ada satu part yang menarik. Diorang ni
pandai berasimilasi dan mereka mengamalkan religious tolerance yang tinggi, toleransi agama yang sangat tinggi. Even dalam era Genghis Khan sendiri, bawah-bawah dia pun dah ada orang-orang Muslim yang berkhidmat untuk dia. Contoh kata kita ada Mahmud Yalavak yang jadi penasihat kepada Genghis Khan sendiri, kita ada Ahmad Fanakati yang jadi Menteri Kewangan kepada Hulagu Khan, dan banyak lagi lah pegawai-pegawai yang bawah mereka ni sebenarnya orang-orang Muslim, walaupun kepala dia pada waktu tu bukanlah Muslim. Dan contoh rekod paling awal, cucu dia masuk Islam sebab dakwah yang telah diamalkan oleh Saifuddin Dervish daripada golongan Sufi. Banyaklah sebab macam mana mereka boleh masuk Islam, antaranya melalui perkahwinan, melalui dakwah yang dilakukan oleh orang pada zaman dulu, melalui tarikan kepada adab dan budaya orang-orang Islam tu sendiri, dan juga boleh jadi disebabkan diorang tertarik dengan kebolehan pentadbiran orang-orang Islam itu sendiri, menyebabkan mereka ambil orang Islam masuk di bawah pemerintahan diorang, bina hubungan dengan rapat, dan akhirnya mereka tertarik dan mereka akhirnya embrace Islam. Dia punya Islam tu punya banyak, ramai orang bawah Mongol ni masuk Islam, sampaikan 3/4 pemerintahan kerajaan tadi, 3/4 daripada kerajaan tersebut ketua mereka sendiri masuk Islam. Kita ada Chagatai Khanate, kita ada Mubarak Shah dan juga Tarmashirin yang masuk Islam. Kita ada dalam Golden Horde, kita ada Tudamenggu dan juga Negudar yang masuk Islam, dan juga Ikhanate, Ghazan Khan dan juga Ol Jaitu. Ingat tak Ghazan Khan yang aku cakap yang ada masalah dengan Ibn Taymiyah sebelum ni? Kan Ghazan Khan kenapa masalah dia? Sebab waktu tu Ghazan Khan dia dah masuk Islam. Yang tu antara permasalahan dan konflik yang aku ceritakan dalam video yang lepas lah. Cuma yang dekat Yuan dinasti sahaja yang tak masuk Islam. Yang 3 kerajaan lagi semuanya masuk Islam. Dia bukan sahaja masuk Islam, bahkan dekat Golden Horde dan juga Ikhanate, mereka galakkan orang-orang rakyat bawahan diorang juga masuk Islam. Nampak tak kesan daripada pentadbiran diorang sendiri. Dan selebihnya mereka mengamalkan asimilasi dan juga religious tolerance yang tinggi, toleransi agama yang tinggi kepada Islam, Yahudi dan Kristian maupun Buddha. So semua orang boleh bebas mengamalkan agama masing-masing ikut keperluan dan juga kehendak agama masing-masing. Dia punya religious tolerance tu sangat-sangat bagus, sampaikan ada rekod yang mengatakan Ghazan Khan pernah dapat tahu yang ada Sami Buddha yang berpura-pura masuk Islam sebab dia punya kuil dah pun diruntuhkan akibat peperangan, menyebabkan dia takut dia apa-apakan, jadi dia pun masuk Islam. Ghazan Khan yang dah pun Islam pada waktu tu dapat tahu yang mereka ni berpura-pura masuk Islam, dia tak marah pun, bahkan mereka bagi duit dan benarkan mereka semua pulang ke Tibet untuk meneruskan agama mereka. Nak gambarkan betapa kuatnya religious tolerance yang diamalkan oleh tentera Mongol pada waktu tu. Bukan itu saja, mereka juga tak tax, tak kenakan cukai ke atas agamawan maupun rumah-rumah ibadat mereka. Dan kalau korang pernah dengar lah berkenaan dengan istilah Pax Mongolia. Pax Mongolia ni adalah nak merujuk kepada era ataupun zaman ketenteraman dan kestabilan yang dibawakan oleh Empayar Mongol tu sendiri. Sebab Mongol ni posisi dia menarik tau. Dia punya position sangat menarik. Mereka berada di tengah-tengah peta dunia lah boleh kata. Daripada mereka menghubungkan daripada Empayar Yuan di China tu, dia punya kekuasaan tu sangat-sangat besar, sangat-sangat luas sampai ke belah-belah Europe yang dekat belah-belah Britain tu. Nak gambarkan betapa besarnya mereka ni. Dan nak digambarkan, ada sebahagian orang mengatakan orang yang bawa emas daripada China ni boleh berjalan sepanjang Silk Road ataupun jalan sutera mereka tanpa risau akan dibunuh, diganggu ataupun dicuri dia punya barangan. Sebab dia punya ketegasan dan kehebatan kekuasaan Empayar Mongol tu sendiri menyebabkan perompak tak berani nak berompak, sebab takut kalau kena tangkap dengan tentera Mongol memang mati lah kena. Pencuri tak berani mencuri, dan orang yang suka mengganggu ketenteraman tak berani nak ganggu ketenteraman. Inilah era yang dinamakan sebagai Pax Mongolia. Daripada Pax Mongolia ni juga berlakunya pertukaran-pertukaran teknologi. So sebahagian teknologi daripada China dipindahkan ke Arab, daripada Arab dipindahkan ke China, sebahagian dipindahkan ke Europe sampai ke India dan sebagainya. So berlakulah pertukaran teknologi. Bukan itu sahaja, berlaku juga pertukaran-pertukaran kepakaran. Contoh kata macam orang-orang Islam, sebab orang-orang Islam mereka dah lama memerintah, jadi mereka tahu macam mana nak menguruskan birokrasi. Mereka ada kelebihan dari sudut pentadbiran. Orang-orang Islam sebahagiannya mereka pindahkan kepakaran mereka, mereka hantar orang-orang pegawai-pegawai yang bagus dalam pentadbiran ni untuk membantu pentadbiran kerajaan Mongol yang lain. Contoh kata ialah di dinasti Yuan di China. Korang ingat lagi tak dalam video ni yang Laksamana Cheng Ho ni? Macam mana Laksamana Cheng Ho, orang Muslim yang berketurunan Parsi, tiba-tiba je boleh berada di China di bawah pemerintahan Mongol. Sebab ni lah
pertukaran kepakaran tu, the import of the expertise tu berlaku. Mereka ambil kepakaran daripada Arab, mereka hantar ke China, di Yunnan di China untuk membantu mentadbiran mereka. Tapi nak kata Empayar Mongol ni memberikan sepenuhnya 100% kebebasan kepada orang-orang bawahan, kepada orang Muslim untuk mengamalkan agama mereka pun tak juga. Ada juga rekod contoh kata macam Genghis Khan. Genghis Khan tak suka amalan penyembelihan yang diamalkan oleh orang Muslim. Orang Muslim dan juga Yahudi ni dipanggil sebagai hamba tau. Dipanggil sebagai slave. Sebab bagi dia, mereka adalah orang penguasa yang berkuasa ke atas hamba-hamba ni. Jadi orang Muslim dan orang Yahudi ni bagi mereka level hamba lah bagi dia, bagi Genghis Khan. So macam mana orang Yahudi dan juga Muslim ada halal meat, okay, daging halal kita, dan Yahudi ada daging kosher dia. Macam mana orang Yahudi dan orang Muslim ni, dia kalau sembelih dia boleh bagi orang atasan makan, tapi kalau orang atasan sembelih, orang Mongol sembelih, orang Yahudi dan Islam yang dikatakan lebih rendah daripada martabat daripada mereka ni tak makan. Kalau dia orang sembelih, dia boleh bagi orang atasan makan, tapi orang atasan sembelih, dia orang tak nak makan. Jadi bagi dia orang ini satu perbuatan yang bagi dia menghina dia dan kekuasaan dia. Jadi dia mengharamkan amalan penyembelihan tersebut. Dia juga ada benda yang dia tak suka macam berkenaan dengan circumcision, okay, amalan bersunat. Bagi dia tak perlu, yang tu pun dia haramkan. Amalan penunaian haji, yang tu pun ada masalah juga, bagi dia pun tak perlu, tak penting, jadi dia pun tak bagi dekat orang Islam. So bukanlah nak gambar 100% diberi kebebasan kepada orang Muslim, ada jugalah restriction ataupun halangan yang diberikan ikut kehendak politik dia pada waktu tu. Okey, seperti mana semua empayar-empayar yang hebat, satu hari nanti mereka akan menjadi semakin lemah. Macam berkenaan dengan Empayar Mongol ni, mereka memang sangat-sangat hebat lah, tapi hanya pada abad ke-13 dan abad ke-14 sahaja. Abad-abad seterusnya mereka akhirnya semakin lama semakin melemah dan akhirnya mereka lenyap daripada peta sejarah sendiri. Banyak benda lah yang berlaku. Berlaku sebab rebellion, pemberontakan daripada penduduk-penduduk setempat. Berlakunya juga serangan daripada tentera luar, kerajaan luar yang tak puas hati nak dapatkan balik tanah mereka. Berlaku juga perpecahan dalaman, mereka bergaduh sama mereka, berebut kuasa sesama mereka. Akhirnya benda tu melemahkan Empayar Mongol dan akhirnya Empayar Mongol lenyap dari peta sejarah tu sendiri. Mongolia tu sendiri, pada hari ini kita ada 3 ke 5% penduduk asal mereka adalah orang-orang Islam, okay? Especially dalam etnik Kazakh, ada juga sedikit daripada etnik Khatan dan juga Uyghur, okay? Uyghur yang di China tu, sebahagiannya ada di Mongol dan mereka beragama Islam. Sebenarnya sepatutnya lebih ramai lagi, tapi sebab era Soviet Union dulu, mereka halau sebahagian orang Muslim Kazakh ni, mereka hantar pulang ke Kazakhstan, okay? Sebab bagi mereka tak sukalah dengan Muslim Kazakh ni. So akhirnya kat sini kita tengok hasilnya, Mongolia adalah 3 ke 5% penduduknya adalah Muslim. Ada juga Muslim-Muslim yang berada di China, macam kita tahu berkenaan dengan Uyghur, dan banyak lagi lah impact dia. Ada jugalah sumbangan mereka kepada Islam walaupun dalam kekejaman mereka tu. So itulah dia kesudahan ataupun kesimpulan daripada kehebatan cerita tentera Mongol yang aku ceritakan tadi. Akhirnya mereka melemah dan mereka lenyap daripada peta sejarah. Okey, sekadar itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Yang tu sangat-sangat membantu aku dan memberi semangat untuk aku terus membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.